Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim. Yang lepas tak datang, minta maaf tak bersihat sikit. Main hujan hari Selasa, hari Rabu dah demam. Okey. Jadi kita sambung insya-Allah hari ini. Itu kita baca bab yang ke-59, itu bab maja'a fi ru'yatillah ta'ala fi daril akhirah, bab berkenaan apa yang datang mengenai melihat Allah Taala di negeri akhirat nanti. Dan kita dah baca hadis 143 kan, berkenaan dengan di mana Nabi SAW sabda, jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha wa ma fihima wa jannatan min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa rida'u kibriya ala wajhihi. Itu habis kan kita terangkan? Ke tak habis? Ha? Oh ya. Fi jannatin, betul lah, habislah. Masa dia yang kita bincang tu berkenaan dengan Nabi kata dua syurga yang perak bekas-bekas dalam dalam dia perak, dalam dua syurga yang dalam dia ada bekas-bekas emas, ada apa di dalamnya dan juga segala apa diletakkan dalamnya. Dan Nabi kata dan tiadalah di antara satu kaum tu daripada melihat kepada Tuhan mereka pada hari kiamat, melainkan ridak ni selempang kebesaran, keagungan pada wajahnya, okey, di dalam jannati ad, dalam syurga kenikmatan. Okey, dan kita terangkan itu dah habis alhamdulillah kat situ. Cuma kita terangkan itu bila perbincangan panjang lebar, orang kata macam itu bila berkenaan dengan hijab Allah Ta'ala tadi. Kalau orang kata macam ni rupa dia sebagainya, jangan kita bayangkan. Mana kita tahu hijab, faham hijab. Dia sini, apa benda berkaitan Allah Ta'ala, perkataan kita faham, pengertian kita tahu, tapi realiti dia kita tahu. Wajib iman, tak boleh kita kata tidak. Tak boleh kita terjemahkan tafsiran yang lain. Kita menafikan Allah Ta'ala apa yang dia tetap untuk diri dia, atau mengubah apa yang Allah Ta'ala tetap ke atas diri dia hanya kerana kononnya kalau jadi macam ni makhluk, ada masalah. Macam itu kita bincangkan berkenaan dengan wa hijabuhu nur, hijab Allah Ta'ala cahaya kan. Kan ada dibahaskan oleh setengah para ulama bahawa hijab Allah Ta'ala cahaya, tapi dia tak melingkungi dah. Dia masuk, dia pula gatal masuk. Dia gatal masuk kata ini tak melingkungi, tak sekian. Kalau dilingkungi, maksud dia Allah Ta'ala dilingkungi oleh tempat dan sebagainya, maka dia adalah makhluk. Itu semua itu adalah idea daripada Mu'tazilah sebenarnya. Kita menafikan Allah Ta'ala benda yang Allah Ta'ala tetap untuk diri dia. Kita ada hijab, stop situ. Jangan bayang macam mana, jangan tahu. Perkataan kita faham, ayat kita tak tahu, iman wajib, soalan jangan tanya. Faham Baik. Ini sambung sambung. Hadis 144. Mi'ah arba'in. Wan Suhaib. Dan daripada Suhaib Ar-Rumi, dia kata anin Nabi SAW, daripada Nabi SAW, qala baginda bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata, bila masuk saja ahli syurga tu ke dalam syurga. Idza dakhala ahlul jannatil jannata, bila masuk ahli syurga ke dalam syurga. Qala baginda bersabda, yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, akan berkata Allah tabaraka wa ta'ala, turiduna syai'an uzidukum, kamu nak tak? Turidu, adakah kamu nak syai'an sesuatu, uzidukum, adakah kamu mahu satu benda yang aku akan tambah untuk kamu? Kamu nak aku tambah untuk kamu? Macam itulah question mark. Allah tanya, kamu nak, adakah kamu nak aku tambah untuk kamu? Mana apa benda lain? Lalu mereka dan mereka pula bila Allah tanya macam tu, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar. Tidakkah engkau telah putihkan wajah kami dan kau masukkan kami ke dalam syurga dan juga engkau
selamatkan kami daripada neraka. Ini yang disebut oleh para ulama tentang perkara ni. Tidak layak bagi sesiapa yang mati di atas kesempurnaan mengenal dan juga cinta serta kerinduan kepada Allah Ta'ala. Ini pasal sebab kita sebut bahawa apa yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang persoalan melihat Allah Ta'ala ni, pasal penambahan pada kelebihan Allah Ta'ala beri nanti. Ada setengah para ulama menyatakan ini tidak layak bagi sesiapa yang Allah Ta'ala yang mati di atas kesempurnaan cinta dan juga kerinduan kepada Allah Ta'ala. Tapi ini adalah layak untuk orang yang mati di antara takut dan harap kepada Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya benda ni adalah semua para anbiya macam tu, takut dan harap. Tapi ada orang dia faham, dia kata benda ni macam dah kekasih Allah Ta'ala, takkanlah nak tanya lagi kot. Sebenarnya ilmu kita di sana dengan ilmu kita di sini bukan benda yang sama. Itu kena faham, satu guideline. Apa yang kita hafal di sini belum tentu kita ingat kat sana. Apa yang kita tak pernah belajar kat sini mungkin kita akan tahu di sana. Bahkan kita kata kita dalam lagi kenangan berkenaan dengan dahulu di dunia dan sebagainya. Tapi untuk merasakan keperitan tak, semua sekali akan gembira dengan apa balasan Allah Ta'ala dan syurga nanti. Jadi bila Nabi ceritakan berkenaan perkara ni, kita tak perlu tanyalah ini siapakah golongan yang dapat macam ni, siapakah golongan yang akan dapat macam ni. Tak payah kita persoalkan. Tapi memang ada setengah ulama yang masuk dalam ilmu kalam. Dia kata keadaan ini barangkali bila Allah Ta'ala tanya, nak tak aku tambah, kamu ingin aku tambahkan kepada kamu sesuatu aku tambah kepada kamu? Tanya soalan kan. Benda kata, adakah bukan kau putihkan wajah kami, engkau masuk kami dalam syurga, engkau selamatkan kami dari neraka? Dia kata takkanlah benda ni, takkanlah kalau orang tu dah memang nabi, takkan dia tanya lagi. Orang tanya pada dia. Ini pendapat sebenarnya, bukannya sabda Nabi. Kalau Nabi sabdakan, barulah kita stop kat situ. Macam ni Nabi kata Allah Ta'ala akan berikan benda berkenaan macam tu. Manusia ni tidak pernah, mungkin tak pernah tersangka bahawa itulah nikmat terbesar. Kan bagi mereka mungkin maksud tu yang kita boleh patut faham bahawa benda yang mereka dapat tu banyak dah. Tapi orang tanya, nak tambahan lagi tak? Maksud dia mungkin manusia tu rasa dia dah habis sampai nikmat yang terbesar. Tapi rupanya ada lagi nikmat lagi besar dari itu. Itu maksud sebenar. Pasal syurga ni sentiasa benda yang lebih baik. Pasal manusia takkan jemu. Dia bukannya berkaitan tajuk masalah kita punya gambaran akal, membayangkan bahawa macam itulah. Kalau orang yang Nabi takkan timbul soalan ni pada dia. Bila Nabi kata bila masuk ahli syurga ke dalam syurga, masa dia masuk syurga, Allah akan tanya. Mungkin tanyaan tadi pada semua orang. Dan maka dalam hadis-hadis yang datang berkenaan dengan kedudukan manusia ni, melihat Allah itu adalah nikmat paling besar. Melihat kepada Allah Ta'ala, wajah Allah adalah nikmat paling besar. Cuma kadar manusia tadi ada lama, ada sikit. Ada seminggu sekali, ada beberapa hari sekali, dan ada tiap-tiap hari. Itu je beza dia. Mana ikut kadar orang tu masing-masing. Kenikmatan dalam perkara tersebut berdasar pada kedudukan masing-masing. Tapi nikmat terbesar adalah melihat wajah Allah, ya. Itu nikmat paling besar, tak ada nikmat lebih besar daripada berbanding itu. Faham makan, minum dan sebagainya, benda tu tadi kat dunia ni kita dapat bandingan dia. Cuma makan sini, makan kat sana lagi sedap. Kan? Benda tu maksud dia ada bandingan. Tapi pada Allah Ta'ala tak ada bandingan. Tu je tajuk dia. Dan bahkan orang yang melihat tadi, kalau tak kita kata soalan yang orang tanya pada siapa sekalipun, itu hak Allah Ta'ala. So kita kata ilmu kat sini, rumah kita kat syurga kita tak kenal. Kita akan lebih kenal berbanding rumah kita di dunia. Maksudnya bila kita dah kenal ilmu tentang rumah kita di sana pun dapat lain, macam tu juga masalah keadaan kita di sana lain. Tu salah pening kepala kita datangkan kata orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala, cinta Allah Ta'ala, rindu pada Allah Ta'ala, soalan ni tak timbul pada mereka. Itu maksudnya kita interpret, masukkan pemahaman kita kat situ. Dia kata benda ni hanya layak untuk orang yang mati di antara takut dan harap. Maka apabila terhasil padanya keamanan daripada ketakutan dan menang dia dengan apa yang diharapkan, okey, lalu dia akan datang pada diri dia, rasa puas hati dengan apa yang dia dapat. Lalu bila terhasil, bila dia kata dia kata ada pun orang yang mati, dia kata dalam cinta kepada Allah Ta'ala dan juga harap kepada Allah Ta'ala dan sebagainya, maka tidak akan ada keinginan dia kecuali untuk melihat wajah Allah yang mulia, tidak yang lain. Ini menunjukkan kesahihan apa yang dikatakan oleh para ulama ni. Dikatakan bahawa seorang manusia itu akan dibangkitkan di atas apa dia mati. Memang betul manusia itu akan bangkit, tapi kena faham beza dia apa. Kematian dia tadi, maksud yang Nabi maksudkan adalah contoh macam orang tu berihram, dia akan talbiyah. Kalau orang tu mati dalam keadaan minum arak, kedudukan buruk tadilah. Bukan maksud dia takkan diampunkan. Bukanlah orang tu mati dalam keadaan nak pergi ibadat masjid, tapi dia ada hutang. Dia tak sangkut ke? Sangkut. Faham tak? Orang mati syahid fi sabilillah, dia bila Nabi sebut, Nabi kata akan tersangkut dengan sebab hutang yang ada pada manusia, kan.
Maksud dia bangkit sebagai seorang syuhada. Tetapi masih sangkut lagi tak lepas tu? Sangkut lagi. So jadi benda tu bertentang keadaan bangkit nanti, bukan masalah bila orang tu kenal Allah Taala, sayang Allah Taala, cinta Allah Taala kat dunia, lalu bila mati nanti bangkit-bangkit tu nak jumpa Allah Taala. Tak. Banyak orang akan takut dahulu. Para anbiya pun nafsi-nafsi. Kan para anbiya kan bila ditemui oleh orang ramai, kata minta dah bagi syafaat dan sebagainya, kan orang kata apa? Aku silap, aku ada salah, aku ada sekian. Dia kata nafsi-nafsi. Semua orang lari. Mana ada orang ketika tu? Semua orang akan lari. Jadi konteks berkenaan dengan cuba menterjemahkan hadis ni kepada pengertian ini untuk orang ini, tak ada. Maka mungkin boleh kali pada semua orang, cuma kadar masing-masing kan. Dia masuk syurga nanti barulah orang tanya. Dan Allah Ta'ala akan jadikan pasal ini adalah nikmat paling besar. Nikmat paling besar. Mungkin dah orang tu dapat makan makanan syurga, dia ingat tak ada dah nikmat lain. Lepas tu dapat kahwin dengan syurga, ingat tak ada nikmat lain. Rumah elok dan sebagainya, ingat tak ada nikmat lain. Tiba-tiba ada nikmat lagi besar. Itu baru dia kata surprise yang baru yang Allah tak nak beri pada mereka. Jadi itu dia kata, bila ahli syurga kata, bukankah telah putihkan wajah kami, engkau masuk kami dalam syurga engkau, dan kau selamatkan kami daripada neraka, apa yang kami nak? Apa yang kami nak? Memang kita kata orang tu akan bangkit nanti macam mana dia mati, tapi bukan maksud dia keadaan ini masuk syurga. Pasal semua orang takut, kebimbangan tu ada. Kebimbangan tentang menghadapi hari akhirat tu ada. Para anbiya takut, takkanlah kita lagi hebat daripada anbiya, tak takut. Para anbiya takut. Macam Adam AS kata, bila orang minta syafaat pada dia, nanti kita akan baca ni, dia kata Tuhanku murka pada hari ini dengan satu kemurkaan, dia tak pernah murka macam ni sebelum ni, dan takkan murka lepas ni macam ni. Tu nafsi. Semua para anbiya cakap yang tu. So maksud kebimbangan tu ada. Bukan maksud dia mana wajah Allah, nak tengok wajah Allah. Tak. Takut itu ada, timbul lagi takut. So jadi interpretasi kata benda ni untuk segolongan ahli syurga saja tak tepat. Maksud dia benda semua orang. Allah akan tanya benda ni. Lepas dapat semua benda, Allah tanya nak lagi tak tambahan. Ketika itulah baru Allah Taala berikan yang tambahan tadi. Okey. Dia jadi kerana siapa yang mati dalam kerinduan untuk melihat Allah Taala tidak akan dikejutkan dengan soal. Bahkan diberikan kepada dia apa benda yang menjadi sebagai igawan ataupun keinginan dia. Oleh Tuhan mempunyai apa kelebihan lagi keutamaan. Ini dan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah secara keseluruhan bahawa Allah Taala akan memandang kepadanya orang beriman pada hari akhirat nanti dengan penglihatan mereka sebagaimana disebut dalam kitab dan juga sunnah Nabi SAW. Jadi kita sebut Allah Taala akan dilihat. Okey. Jadi bila sebut tadi dia kata apa? Lalu Allah Taala kata fayakshiful hijaba. Lalu Allah akan menyikap hijab. Fama u'tu syai'an. Maka mereka itu ahli syurga tadi tak diberikan ma'u'tu, mereka tak diberikan syai'an, sesuatu ahabba ilaihim, lebih disukai di sisi mereka, minan nadhari, berbanding memandang, ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Tak ada nikmat lebih besar daripada itu. Banyak nikmat dia dapat, makanan syurga dia dapat, kahwin di syurga dapat, rumah di syurga dapat, sungai di syurga dapat. Tetapi yang paling mulia, paling disuka daripada banyak benda berkenaan adalah melihat atau memandang kepada wajah Tuhan mereka. Okey. Jadi memang kita kata secara keseluruhan memang Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahawa Allah Taala akan dilihat dengan penglihatan kita pada kiamat nanti. Okey. Dan diriwayatkan perkara ini lebih daripada puluhan lebih daripada 10 lebih daripada 10 orang para sahabat Nabi SAW. Maksud dia ada mutawatir tajuk ni. Dan telah menghalang perkara ini sekumpulan daripada kalangan pelaku-pelaku bid'ah. Di antara mereka Mu'tazilah, Khawarij dan sebahagian Murji'ah. Berasaskan daripada mereka bahawa penglihatan memestikan syarat-syarat. Macam mana mereka ikat dengan akal. Maksudnya dia kata kalau nak melihat mesti ada cahaya. Kalau tak ada cahaya, tak nampak. Kalau tak nampak, okey, maksud dia nak melihat kena cahaya. Kalau kita pakai mata, Allah lihat pakai apa? Habis. Ustaz ni tahu ya? Dia pergi bandingkan Allah Taala dengan makhluk. Allah Taala laisa kamitslihi syai'. Dia melihat, dia memandang, dia tak ada, kita sebut alat pun, tak ada alat. Benda tu bukan ni. Bahkan bila Allah Taala kata mata bukan maksud dia kita Allah Taala ada mata macam kita. Bahkan dia sebut berkenaan, kita faham perkataan, kita faham maksud, tapi kita tak tahu pada Allah Taala macam mana, tapi wajib kita beriman. Dan lepaskan dia macam ni. Macam arash lah, arash kan. Arash tu kita faham. Istiwa tu kita faham, tapi dalam sisi Allah Taala kita tak tahu. Tak tahu, stop situ je. Stop pada bahagian supaya menjaga akidah kita. Kita stop macam para sahabat stop. Para sahabat berhenti pada
beriman tanpa persoalkan. Dan kita macam tu juga, beriman tanpa persoalkan. Bukan kita datang pula, tapi benda ni tak dikena pada Allah Ta'ala, pasal ini sifat makhluk. Habis masalah. Pasal Mu'tazilah macam tu. Mereka menafikan melihat Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti, kerana dia kata kalau Allah Ta'ala boleh dilihat, dia dilingkungi oleh masa dan tempat, time and space. Pasal dia ada satu kedudukan. Pasal kita nak tengok satu benda, mesti ada kedudukan. Dan kalau dia berkedudukan, dia apa? Makhluk. Itu je. Lepas tu, jadi tak dilihat. Macam mana lihat? Lihat dengan hati. Dia habis. Habis. Itu kita kata masalah dia, pasal mereka kononnya cuba bersihkan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Last kali dia nafikan apa benda Allah Ta'ala, sabitkan pada diri dia. Macam bila orang kata Allah Ta'ala di mana-mana. Macam tu juga ayat dia. Maksud kenapa? Sebab kalau Allah Ta'ala dilingkungi oleh masa dan tempat, dia adalah makhluk. Allah Ta'ala katakan macam tu? Tak. Allah tak cakap macam tu. Datang kita try berbahas panjang lebar. Itu salah. Pentakwilan adalah salah. Mana kita terima Allah Ta'ala sebut tentang diri dia, macam mana dia nak, macam mana dia disebut. Macam bila Nabi kata Allah Ta'ala ketawa, kita bayangkan dengan manusia. Kalau ketawa, mesti keluar ikut mulut, mesti ada sikit. Start kita sebut tu, kita salah. Pasal Allah Ta'ala dia sebut pada diri, kita faham perkataan tu, the word kita understand. Tapi apa? Hakikat dia kita tak tahu. Macam sayap malaikat lah. Sayap malaikatnya apa sayap malaikat? Tak tahulah. Okay. Tapi bila sebut berkenaan dengan tapi orang masih lagi ada bayangan. Tapi saya kata tak boleh bayangkan. Dia kata macam mana nak boleh, kalau sebut perkataan mesti ada bayangan. Betul? Kalau kita sebut perkataan, saya kata pen. Nampak gambar? Batu, kayu, pokok, sayap. Nampak ada gambar Okey. Tapi masalah sekarang ni, bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah Fatir ayat pertama, orang kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan juga bumi, Ja'ilil malaikati rusula, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan. Ada utusan untuk wahyu, ada utusan untuk roh, ada utusan untuk macam-macam utusan. Uli ajnihatin, yang utusan tadi apa? Ada sayap. Sayap dia apa? Masna, dua. Nampak? Saya sebut dua, nampak? Faham kan? Sayap dua. Wasulas, tiga. Nampak? Dia tak nak pun nampak juga. Dia tak nak, dia tutup pun dia keluar juga. Warubah, empat. Nampak? Kemudian tak kata yazidu fil khalqi ma yasha', dia tambah pada ciptaan dia apa dia nak. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata, aku lihat Jibril atas rupanya yang asal, dia ada 300 sayap. Dia ada 600 sayap. Lahu situ min ajanah. Aku lihat Jibril atas rupanya asal, dia ada 600 sayap. Apa yang? Perkataan sayap faham? 600 faham? 600 sayap pada satu badan. Tu hilang. Pasal kita apa? Pasal benda tadi bukan bayangan yang boleh dibayangkan. Macam tu Allah Ta'ala. Kita boleh bayangkan benda yang tak ada contoh. Tapi kita faham perkataan yang kita nafikan pula. Yang problemnya ahli kalam, dia masuk dalam perbincangan. Macam mana pengertiannya? Ada kes keluar Allah Ta'ala berada di mana-mana tu. Sebab alasan dia kalau ada kata berkedudukan, dia makhluk. Sebab dia bertempat. Itu masalah dia. Sebenarnya macam Tuhan ni maha besar, dilingkungi oleh makhluk dia. Kan? Lepas tu dia start pakai idea. In the end, last sekali macam masuk yang Mu'tazilah tadi, Allah Ta'ala tak dilihat. Sebab tak dilihat? Sebab kalau dilihat dia bertempat. Tu Nabi SAW punya sabda, nanti kita akan baca. Bila para sahabat tanya, hal nara rabbana yaumal qiyamah, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat? So Nabi kata, adakah kamu akan berhimpit-himpit, bersesak-sesak, rasa ragu-ragu terhadap bulan malam 14? Kata tidak. Adakah kamu akan rasa berhimpit-himpit, bersesak pada malam pada mata tengah hari, yang dengan matahari yang pada tengah hari yang tak ada di antara kamu dengan awan? Para sahabat kata tidak. Maka Nabi kata, macam tu kamu lihat Tuhan kamu. Stop macam tu je. Kita faham dah pengertian tadi. Bukan lihat dengan mata, bukan lihat dengan hati. Tapi problem mereka ni pasal cuba nak bersihkan Allah daripada sifat makhluk. Last sekali mereka apa? Sampai pada keputusan menafikan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Dia buang hadis Nabi, dia pakai idea kepala dia. Salah. Itu masalah kita kata macam kes ni. Jadi Mu'tazilah mereka kata benda tu tak mustahil. Tak mustahil, tapi bukan macam ni. Bukan macam ni. Dia pergi betulkan. Kononnya jangan macam ni, jangan macam ni. Nanti kita akan lihat apa hadis yang akan datang ni, ada dia ni. So dia kata apa? Pasal bagi mereka, dia kata dia bina syarat ni, syarat untuk melihat ni ada dengan binaan yang khusus. Okey? Ada binaan yang khusus. Ada tubuh jisim. Kemudian muqabalah, bertemu. Kemudian bercantumnya cahaya.
cahaya daripada badan matahari langgar orang tu atau lampu, langgar tu kena pada mata kita, bercantum cahaya tadi. Kalau putus, putuslah, tak nampak lah. Dan hilangnya sekatan-sekatan seperti dekat melampau, kan dekat sangat duduk sini, tak nampak lah. Ataupun jauh sangat pun tak nampak juga. Ataupun apa, hijab yang menutup, dan sebagainya. Jadi benda-benda ni tadi dikatakan sebagai perkara-perkara yang diorang guna akal untuk menafikan apa? Allah Ta'ala punya sifat yang Allah Ta'ala kata tentang diri dia. So, kita tak boleh buat macam tu. Pasal Allah Ta'ala cakap tentang diri dia, apa dia cakap, kita tak boleh kata di sebaliknya. Contoh macam, katakanlah seorang ustaz tu, dia kata saya bekas pembunuh. Lepas tu orang kata takkan kot, dia baik gila, takkan kot. Dan dia kata dia bunuh, dia relax lah. Itu maksudnya kita kalau sebut pada diri dia ada apa-apa, dia kata belakang saya ada 3 tai lalat. Takkan kot. Yang gatal nak betulkan. Kenapa? Pasal orang Tuhan punya badan cakap macam tu, stop situ je lah. Kan? Ya kot. Allah alam, saya tahu. Macam tu bila Allah sebut pada diri dia, jangan kita menafikan yang kita takwilkan. Terima perkataan, pasal perkataan tu kita faham maksud dia. Saya tahu, tuan-tuan tahu. Tapi pada Allah Ta'ala kita boleh nak bayangkan. Pasal apa? Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tapi iman dengan benda tu adalah wajib. Tak boleh kita nafikan tak nak beriman. Saya tak nak percaya sebab ini adalah makhluk punya sifat. Dan soal tentang perkara itu adalah bid'ah. Itu tajuk dia, apply pada semua benda. Pada Allah Ta'ala kita tak boleh nak bayang-bayangkan. Tapi lafaz itu jangan kita nafikan. Macam malaikat tadi kan, bila sebut Jibril 600 sayap, jangan kita tukarkan pada horsepower. Ini bukan 600 hakiki ustaz. Ini maksud dia horsepower. Kan? Jibril paling laju sebab dia ada horsepower sekian. Siapa kata? Nabi tak kata itu, Nabi kata sayap lah, stop situ. Yang kita macam horsepower kot, tak ada. Kita start cakap je dan kita salah. Macam tu pada Allah Ta'ala punya hak. Jadi kita jangan cuba interpretkan kepada yang lain. Okey. Dan dia kata orang-orang yang mengikuti kebenaran tidak mensyaratkan sesuatu daripada perkara berkenaan. Dari segi akal, mereka wujud yang boleh lihat saja. Dan penglihatan yang dimaksudkan adalah mencapainya makhluk ni penglihatan kepada Allah Ta'ala. Lalu dia lihatlah benda yang dia lihat. Allah Ta'ala lihatkan pada diri dia. Okey. Tapi ada juga yang mentakwilkan, dia kata Allah Ta'ala bagi lihat cara dia nak bagi. Itu pulang. Tapi masalah sekarang ni kita jangan cuma takwilkan. Terima macam Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala kata dia akan, Nabi kata akan dilihat. Bahkan dalam surah yang lain Allah Ta'ala kata wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari berkenaan bergembira kepada Tuhan mereka memandang. Stop itu habislah. Tak apa ni macam mana boleh dipandang? Kita pula nafikan. Kita menafikan. Kenapa? Allah Ta'ala kata boleh pandang. Boleh pandanglah. Di mana? Kiamat nanti. Sebab para sahabat tidak pernah bincang tentang lihat Allah Ta'ala di dunia. Bahkan tengok, bila mereka bertanya, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat? Maksud dia, diorang tahu bahawa Allah Ta'ala tak dilihat di tu je. Kau tak buat apa? Tak payah tanya soalan tu. Kau mimpi dah kan? Tak mustahil Allah Ta'ala menjema pada kamu dalam mimpi kamu. Nabi akan jawab macam tu. Tak, Nabi tak jawab macam tu. Nabi jawab apa? Nabi kata, kamu kat sana ya, kamu akan lihat. Mana para sahabat tak faham sini. Kau tak buat apa? Dia tanya. Kenapa mereka perlu tanya? Kalau dia kata, mereka tahu boleh, tak mustahil untuk lihat Allah Ta'ala di muka bumi ketika kita hidup, kan, dalam mimpi dan sebagainya. Maka soalan sekarang kita nak tanya, kenapa orang perlu tanya benda tu? Kalau dia kata Allah Ta'ala tak mustahil dilihat di sini, apa kata dia akan kata harus? Harus. Nak dilihat di sini terpulang kepada Allah Ta'ala, nak bagi ke tidak? Kalau macam tu, tak payah para sahabat tanya. Di kalangan mereka ramai yang hebat-hebat, yang mulia, yang kita kata Allah Ta'ala boleh berikan macam-macam benda. Tapi diorang tak ada faham macam tu. Kefahaman itu tak timbul. Soalnya mereka tak bincangkan berkenaan dengan masalah apa? Masalah Allah Ta'ala lihat di hari akhir, apa di dunia ni, mereka tak bincangkan. Di akhirat dia tanya. Di akhirat dia tanya. Faham So lihat Allah Ta'ala akhirat, confirm. Ya, itu ada benda yang disepakati. Melihat Allah Ta'ala di dunia ni bukan sepakat. Sebenarnya orang salah faham berkenaan benda tu. Boleh. Dia kata harus. Itu salah. Okey. Dan wa fi riwayatin, dan satu riwayat dia kata, "Tsumma tala hadhil ayah." Kemudian Nabi baca ayat ini. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang yang membuat ihsan, membuat kebaikan, al husna, ada kebaikan, wa ziyadah, dan apa? Ada tambahan. Tambahan. Dan tambahan itulah yang dimaksudkan sebagai apa? Melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Yunus ayat yang ke-26. Jelas? Jelas? Ada soalan? Tak ada soalan?
Ya saya. Ya macam ni, sifat-sifat Allah yang ada kalimah tadi manusia faham pada makhluk. Macam bila tentang ilmu, Allah Ta'ala mengetahui, kita mengetahui. Tak apa. Pasal benda tu bukan sifat anggota, dia kata. Macam Allah Ta'ala mendengar, kita mendengar. Ikutkan macam tu, dah serupa lah. Kita mendengar, Allah mendengar. Kan? Maksud dia sama. Dia kata tak, itu sifat bukan sifat anggota. Sifat anggota tu yang dia kata masalah fizikal, macam tangan, kan? Tangan apa, mata dan sebagainya. Wajah pun dinafikan. Sedangkan memang Nabi sebut kan, bila orang tu buat hanya untuk wajah Allah. Untuk dapat akhir nanti, the best nikmat dekat syurga nanti adalah melihat kepada Allah SWT. Itu betul lah sepatutnya. Tapi dia takwilkan, dia kata zat tu, wajah Allah tu zat Allah. Kita faham setakat kita sebut macam tu. Ya saya. Tanpa menafikan, tanpa mentakwilkan. Tak payah tanpa bandingan. Tanpa bandingan. Bila kita bandingkan, kita salah. Kita nafikan, kita salah. Pasal benda tu kita faham perkataan. The word you understand. Okay, tapi rupa dia macam tadilah yang kes bila Imam Malik ditanyakan berkenaan istiwa, bersemayam Allah Ta'ala di Arash, bersemayam. Bila ditanya pada Imam Malik kata al-istiwa maklum. Istiwa tu maklum, semua orang tahu. Engkau tahu, aku tahu, dia tahu, semua tahu. Tapi wal kaifiyah pada Allah Ta'ala, cara dia majhul, tak diketahui. Engkau tak tahu, aku tak tahu, semua tak tahu. Wal imanu bihi wajib. Iman tentang dia wajib. Kamu kena cakap Allah Ta'ala macam mana Allah Ta'ala kata dalam Quran, cakap macam tu. Was-su'alu anhu bid'ah. Soalan tentang dia adalah bid'ah. Dan aku tak nampak kau meninggalkan sombong ke bid'ah. Dia halau terus orang tu. Maksud dia benda ni tadi, masyarakat kita, dia ilmu kalam tadi membolehkan perbincangan. Sedangkan tak payah bincang pun. Benda tak menambah iman pun. Macam nampak orang yang bila kata Allah Ta'ala di mana-mana, pencuri lah duit, songdak duit masjid dan sebagainya. Sama macam tu perangai kan. Belajar sifat 20 macam tu kat perangai dia. Tak ada beza pun. Tak takwa pun. Menipu lagi banyak. Kan berbohong lagi kuat. Kata Allah Ta'ala di mana-mana, tak takut. Bukan salah. Bohong je. Kan kita kata pasal bagi orang yang beramal dengan apa hadis Nabi SAW, kita tak bincang masalah di mana. Kata Allah Ta'ala kata di atas Arash. Stop situ. Dan pengetahuan dia kepada kita, di mana kita berada dia tahu. Bukan setakat luaran, dalaman kita pun dia tahu. Habis itu. Stop situ. Jadi mana kita tak perlukan kepada dia hadir untuk tahu, tengok apa kita buat. Yang sibuk kata Allah Ta'ala hadir apa di mana-mana ni, dia actually dia pula berbohong paling kuat, menipu paling kuat. Pelik. Kata Allah Ta'ala di mana, tapi tak kita takut. What's the point pergi belajar itu? Apa pentingnya untuk belajar? Lebih baik kita pegang macam mana Nabi ajar pada para sahabat. Para sahabat tak pernah bincang tajuk tu. Macam mana kita boleh luas masuk pada benda para sahabat tak bincang? Para sahabat tak perlu bincang benda tu, datang kita bincangkan. Ni apa, wajah ni apa maksud dia? Apa maksud dia? Wajah lah, stop itu. Jangan kalau ada wajah ada belakang kepala tak? Nampak? Start. Dia tambah. Itu yang kita kata rosaknya apa akidah Islam ni bagi setengah orang dengan sebab itu je. Masuk dalam perkara yang tidak ada Allah Ta'ala buka ilmu tentangnya. Allah Ta'ala bukan jadikan ahli falsafah sebagai orang yang boleh menilai nas. Nas tu datang yang menjelaskan kepada kita adalah Nabi SAW dan juga para sahabat belajar dengan Nabi. Bukannya dengan ahli falsafah atau akal kita menafikan, maka kita kena nafikan. Mustahil bagi Allah. Dia pada pandai pula. Allah Ta'ala cakap apa, kita terimalah apa yang Allah Ta'ala cakap, tapi kita tidak membayangkan, tidak tak lupa, tidak. Lafaz tu. Itu cara salaf. Golongan ulama salaf mempercaya tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Adapun golongan khalaf, lepas tu dia bahaskan wajah tu maksud dia apa. Kalau wajah, dia kalau wajah, kalau tangan, kalau sekian, kalau ini macam makhluk. Sebenarnya kita dia kata pasal yang berjisim. Itu masalah dia. Ini konteks yang kita kata apa sebagai apa? Dia nak nafikan Allah Ta'ala, dia nafikan semua sekali. Last sekali tak ada. Macam Mu'tazilah, dia kata Allah Ta'ala melihat tapi tak melihat. Sebab apa? Sebab kalau melihat mesti ada alat. Bila ada alat dia makhluk. Dia dibayangkan itu. Dia pergi apply. Padahal Allah Ta'ala kata dia melihat lah. Tapi bila itu yang kita kata konsep berkenaan dengan tajuk ni, tentang Allah Ta'ala kita terima macam mana Allah Ta'ala sebut. Jangan kita bayangkan, jangan kita contohkan, jangan kita bandingkan dan sebagainya. Jangan kita nafikan pun. Sabitkan dia dengan macam Allah Ta'ala sebut yang layak. Macam ketawa, kita marah. Ini orang Mu'tazilah kan, dia golongan yang ahli falsafah ni, dia nafikan. Marah pun tak boleh. Pasal marah tu sifat makhluk. Allah Ta'ala marah tapi tak marah pula. Allah sayang tapi tak sayang. Pasal makhluk pun ada. Kita pun ada sifat sayang. Allah Ta'ala ada sifat sayang.
Jadi perbuatan orang tu menafikan tadi kononnya mula untuk bersihkan Allah Ta'ala dari sifat makhluk. Tapi in the end, dia nafikan Allah Ta'ala sifat Allah Ta'ala, sabitkan bagi diri dia. Itu masalah dia. Tu konsep kita kata kena jaga bab ni. Jadi dalam tajuk belajar tentang apa, tajuk melihat Allah Ta'ala di akhirat, itu di antara benda-benda yang apa kita kata pasti berlaku. Dan macam mana? Tunggu sana. Tak usah fikir sekarang macam mana boleh jadi. Tunggu sana. Macam dalam kubur ni malaikat datang. Ruang kecil kena pukul dengan tukul besar. Macam mana? Macam mana nanti akan dibukakan pintu, satu lubang ke neraka. Sedangkan neraka duduk tempat lain. Lubang kat kubur tu sampai ke neraka. Jangan bayangkanlah. Faham perkataan, faham. Adakah macam cermin ahli sihir dan cerita Snow White? Tak. Jangan bayangkan. Jangan bayangkan. Pasal benda tu tidak ada hak untuk anda membayang-bayangkan. Cuma kita tahu perkataan, faham maksud, tapi bukannya perlu kita bayang-bayangkan. Contoh macam apa? Raudah tu apa? Taman-taman syurga kan? Datang bantai kawan ni, siapa masuk Raudah tengah masuk syurga. La ilaha illallah syirikalah. Datang orang munafik masuk situ, masuk syurga juga. Para ulama kata yang mungkin barangkali Nabi katakan tanah tu nanti akan diambil masuk dalam syurga. Itu maksud dia akan jadi tanah di syurga nanti. Pasal dia tempat yang mana laluan Nabi SAW setiap hari. Nabi pijak tanah berkenaan untuk pergi jadi semayang kan. Nabi pijak tanah, maka tanah tadi akan diambil, dijadikan sebagai tanah syurga nanti. Taman di syurga. Bukan sekarang ni macam-macam orang ada. Orang Syiah guling-guling kat situ. Masuk syurga ke dia? Kan syurga haram. Orang sombong pun ada kat situ. Allah Ta'ala kan haram kan ke atas kita, ke atas apa, kat syurga ni pada orang bohong, orang-orang yang menyombong. Kan orang menyombong takkan nak masuk syurga. La yadkhulul jannah, takkan masuk syurga man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Takkan masuk syurga orang yang dalam hati dia sebesar zarah sombong. Datang kita kata siapa masuk Raudhah tu dia telah masuk syurga. Kalau anda kata orang tu dibuka hakikat mata dia akan nampak benda, gila ke? Kan? Ini benda kita kata salah. Siapa masuk itu telah masuk syurga. Siapa kata? Nabi tak kata yang tu. Nabi kata taman dari taman-taman syurga. Tapi Nabi bila? Sekarang ke akan datang? Wallahu alam. Perkataan tahu? Mungkin itu kata para ulama kata kemana-mana itulah maksud dia paling tepat. Pasal kata syurga tadi, pasal Allah Ta'ala haramkan syurga daripada dimasuki oleh orang-orang yang ada dalam di hati dia sombong. Hatta orang yang berdosa akan dihanguskan dahulu, dibakar, baru layak masuk syurga. Datang kita sekarang ni Raudhah tu, orang Syiah yang kutuk sahabat pun datang lepak kawasan tu. Habis masuk syurga dah. Faham? So maksudnya lafaz faham, dia reality tak tahu. Pasal ini adalah benda ghaib. Tunggu sana. Tunggu sana baru kita nampak. Faham? Jelas? Baik. Sambung. Mi'a khamsa wa arba'in. Wa an Abi Hurairah wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah anhu anna nasan qalu, bahawa ada manusia berkata li Rasulillah SAW, kepada Rasulullah SAW. Orang kata, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat? Adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudarruna, adakah kamu akan tudarruna, berimpit-impit. Jadi perkataan tudarruna ni, makna dia dia actually maksud dia asal di sini dia ada tiga pengertian. Maksud dengan apa, ada satu lafaz datang tudamuna, ta dot alif mim. Jadi tudarruna. Okey. Maksud dia yang maksud asal dia ragu-ragu. Mana adakah termudarat. Maksudnya kita kalau contoh macam kita nak tengok sultan lintas, kita pendek, kita mula tolak orang, okay, kan? Berhimpit-himpit, bersesak-sesak, ragu-ragu ya ke tidak, kan? Berhimpit, bersesak, ragu-ragu ya ke tidak. Itu maksud dia merangkumi kepengertian tadi. Termudarat, terhimpit-himpit, kan? Langgar oleh orang sebagainya. Maksud dia actually apa? Dia kata apa, maksud dia apa, kamu akan rasa ragu-ragu ya ke tidak, atau kamu rasa benda tu apa, kamu akan terpaksa berhimpit ke tidak, maksud dia. Sesak ke tidak, ragu-ragu ke tidak, maksud dia. Tudarruna. Maksud dia pengertian dia pada benda berkenaan. Rasa ragu-ragu, rasa berhimpit, tersesak, terlindung, kalau kita pendek, terlindunglah orang tinggi dari kita. Betul tak? Jadi kita kata benda berkenaan. Nabi kata adakah kamu akan berhimpit-himpit, bersesak. Dia satu perkataan tu tapi merangkumi banyak meaning dia. Dia disokong oleh lafaz yang lain. Maksud dia orang tu adakah akan ragu-ragu, berhimpit-himpit, bersesak-sesak untuk apa? Fi ru'yatil qamar, untuk melihat apa? Pada melihat
Al-qamar, bulan. Lailatul badri, pada malam purnama. Malam mengambang, malam bulan mengambang. Al-badr, Badru tu bulan mengambang. Dia kalau bulan kecil tu hilal. Hilal. Ha, lam, alif, lam, hilal. Lagi tu anak bulan. Yang bulan sabit kan. Kalau kata, anda kata bulan penuh tu panggil badr. Jadi dekat Nabi kata, adakah kamu akan berhimpit bersesak, ragu-ragu terhadap melihat atau pada melihat bulan malam bulan mengambang, malam 14. Qalu, mereka berkata, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah. Qala, Nabi sabda pula, hal tudarruna fi syamsi, adakah kamu akan beragu-ragu, bersesak, berimpit-impit fi syamsi, pada matahari. Laisa, yang tiada, laisa dunaha sahab, di bawahnya tiada, di bawahnya apa? Awan. Maksudnya kita ada awan menutup dia. Adakah kamu ragu-ragu, berimpit-impit, bersesak? Qalu la, mereka kata tidak. Qala, Nabi bersabda, fa innakum tarawnahu kadzalika, maka sesungguhnya kamu akan melihatnya sedemikian. Macam itulah kamu lihat Allah Taala nanti. Mana terang nyata, tak ada siapa yang akan terlindung, tersorok, ragu-ragu, semua akan nampak, semua akan tahu. Semua akan tahu, semua akan lihat Allah Taala nanti. Maksud dia, itu Nabi SAW nyatakan kepada para sahabat. Dan memang meaning dia kita faham lah, melihat lah. Di sini yang kita timbul tajuk orang-orang yang Mu'tazilah ataupun faham-fahaman yang salah ni, mereka cuba nafikan. Dia kata kalau dilihat, maksud dia makhluk, dia kata. Sebab dilukis masa dan tempat kan, nampak tak masalah dia? Dia keep on trying, kononnya bersihkan Allah Ta'ala dari sifat makhluk, tapi secara tak langsung nafikan hadis Nabi. Nafikan hadis Nabi lah. Hadis ni tak betul, pasal apa? Tak patut boleh lihat. Ini masalah kita kata tak boleh kita takwilkan sesuka hati kita Al-Quran Karim ataupun hadis Nabi. Yang patut kita buat adalah pada perkara benda ghaib, terima macam mana dia datang. Jangan tanya dia punya detail, jangan bandingkan, jangan contohkan, jangan serupakan. Jangan nafikan juga. Kena percaya macam tu. Bila nak tahu betul ke tidak, tunggu sana. Ni kadang-kadang kata mungkin benda tu macam bandingan apa, majaz, panggil apa? Majaz. Majaz ni pinjaman tau, pinjaman. Pinjaman, kata pinjam ni contohnya macam kita kata gunakan macam harimau untuk orang garang. Betul? Orang lari kuat macam kuda. Kita okey. Jadi bila kita kata orang tu contoh macam katakanlah atau macam polis kan, kuda putih. Ini budak-budak motor biasa cakap kuda putih. Dia kod dia. Kuda putih. Itu ada barunya anjing. Itu jadi jahatlah. Ini orang budak-budak muda ni kadang tak senonoh mulut. Siapa ajar tahu? Abah dia ajar. Okey. Dia katakan kita duduk kelas ni. Dia akan jadi mustahil bila benda tak boleh berlaku. Maksudnya benda kita tahu. Contoh macam ni, saya duduk dalam kelas, saya datang, minta maaf tuan-tuan sekalian, hari ni lewat sikit sampai. Tadi ada kuda putih tepi jalan. Kuda putih tepi jalan. Orang panggil apa? Kat Malaysia bukan kuda bersepah. Betul? Atau rimau tepi jalan. Ada rimau tepi jalan tadi. Kita kan? Okey, kita mana mesti maksud dia lain. Mesti maksud dia lain. Okey. Maksud dia bukan hakiki, majazi dipanggil. Pinjaman, mungkin orang garang, gangster, sebagainya. Okay. Kalau saya kata kita duduk kat Kenya, kita ni semua duduk kat Kenya, Afrika. Kemudian saya datang kelas lambat. Tuan-tuan sekalian minta maaf, tadi ada singa tengah jalan. Apa ya? Singa betul kan? Sebab apa singa betul? Sebab kat sana memang ada singa bersepah. Kalau saya kata okey, yang beza satu benda je. Beza dia adalah kita tahu realiti sebenar. Bukan masalah akal mustahil ke tidak. Realiti sebenar. Realiti di Malaysia, realiti dia adalah semua benda, binatang dalam zoo negara atau hutan, bukan bersepah tepi jalan. Betul? Realiti di Afrika tadi, memang manusia dan binatang tadi, memang binatang tu bersepah tepi jalan. Makanya sebab itu kita kata the situation menjadikan kita sebut kat situ kita nampak zahir, sebut kat sini kita nampak pinjaman. Sebab kita tahu realiti. Tentang Allah Ta'ala, di mana kita tahu realiti dia? Tak tahu yang kata ya ke tidak, kenapa? Itu masalah dia. Menafikan mana boleh? Mengiyakan dengan contoh tak boleh. Pasal Allah Ta'ala dah bagi tahu laisa kamitslihi syai'. Tapi maksud dia bukan kita nafikan sifat tadi. Kita nafikan keserupaan, penyamaan, contoh. Bukan maksud dia kita nafikan kalimah tersebut.
So Allah Ta'ala boleh kata apa dia nak pada diri dia. Datang kita nafikan, tak apa hak kita. Apa hak kita? Siapa kita? Dah nampak Allah Ta'ala dah ke yang cakap macam tu? Nampak dah. Start macam tu habis dah. Yang saya baca satu buku ada dekat apa IMR tu. Diorang belajar satu kitab. Ada ustaz mengajar. Buku tebal buku tu. Asal buku Jawi tapi dijadikan Rumi. Apa benda nama tajuk buku tu? Saya tak ingat lah. Tapi cerita dia dalam buku tu, antara kisah-kisah yang disebut lah. Orang ulur buku tu. Ustaz tengok buku ni macam mana? Boleh tak belajar lagi? Saya buka buku pertama. Dah ada 3-4 hadis bohong lah. 3-4 hadis lah. Lepas tu kemudian antara kisah-kisah bohong yang ada tu adalah Imam Abu Hanifah telah mimpi jumpa Allah Ta'ala sebanyak 99 kali. Kemudian dia kata, kalau aku jumpa Allah Ta'ala kali ke-100, aku akan tanya dia satu soalan. Dan akhirnya jumpa kali ke-100. Betul? Faham tak? Dia nukilkan suka hati dalam buku macam tu. Suka hati je. Pasal benda ni pasal orang tu alim, baik, pasti Allah Ta'ala buka hijab. Habis lah. Itu masalah dia. Pasal kita dalam Islam ni, perkara-perkara tadi tentang Allah Ta'ala tak ada hak untuk kita kata. Kita penyerupaan dia tidak, mencontohkan dia tidak. Kita kata macam ni lah Allah, tak. Macam ni lah tangan, tak. Kita cakap, bagi kita kata tangan, diam, stop. Wajah, stop situ je. Itu cara para ulama salaf beriman. Cara mereka percaya dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang zaman kita ni, yang falsafah ni, yang kalau wajah maka, kalau ada wajah maksud dia ada belakang. Kalau ada belakang mesti ada tepi. Ada tepi mesti ada tengah. Ada tengah mesti ada kanan. Lepas tu ada atas, ada bawah. Makhluk. Itu masalah dia. Pasal kita gatal masuk pada benda berkenaan. Tak payah masuk. Jangan masuk. Pasal hak Allah Ta'ala, dia berhak untuk kata pada kita apa yang dia nak. Pasal kita tak tahu hakiki sebenar. Tunggu akhirat baru kita tahu. Selagi tak sampai dari syurga, selagi tak tengok Jibril sebenarnya, anda tak ada hak kena nafikan 600 ayat tadi kepada maksud lain. Tak boleh. Sebab apa? Sebab benda tu gaib. Nabi bagi tahu bilangan, Nabi bagi tahu contoh, Nabi bagi tahu apa penjelasan, bukan contoh Tapi Nabi tak tunjukkan rupa. Kita kena percaya benda tu ada. Macam tanah di syurga nanti adalah kasturi. Tak tengok kasturi. Tak pernah tengok kan? Pernah tengok? Saya pernah tunjuk dah kelas lain. Dia actually kijang kasturi tu, dia punya apa nama? Dekat ruang air kencing dia jantan dia ada macam kelenjar yang dalam tu ada macam pasir sikit, pasir bertanah. Dalam tu lah yang dia akan dibuat minyak wangi. Dia biasanya digunakan benda tu, dia bercampur sikit air kencing dia untuk dia tanda kawasan. So dia kencing sini, ini kawasan dia, area dia. Itu cerita dia. Kijang kasturi. Kijang kasturi. Dia mas dia. Mas dia MUSKDEER. Tengok dalam internet nanti ada gambar dia. Tak buka sekarang. Tapi dalam bila dia benda tu berbulu luar, bila belah dalam tu ada macam pasir-pasir. Macam itulah rupa dia. Dan tanah surga dia semua daripada benda berkenaan. Datang kita, tapi berapa ekor kijang kasturi yang akan dibelah untuk dapat dia gatal. Kenapa pergi masuk dalam kepalanya tu? So Allah Ta'ala bila sebut kun fayakun, benda tu jadi, bukan perlukan kepada barang. Yang kita pula macam dibayang. Jangan bayang. Faham perkataan, faham maksud, faham sekian, tapi jangan bayang. Tahu je, kita tahu dah rupa di China. Tahu pengertian maksud, tapi hakikat tunggu sana. Sebab Ibn Abbas kata apa? Tidak ada dari syurga tadi, dari syurga pada benda dunia ni kecuali nama je. Nama kita tahu, tapi rupa sebenar tak tahu. Nama kita tahu, rupa sebenar kita tidak tahu. Macam dengan Allah Ta'ala, perkataan-perkataan disebut pada diri dia, kita tahu perkataan tadi, tapi kita tak tahu hakikat sebenar. Tunggu sana. Jangan nafikan kerana alasan bahawa benda itu adalah majaz. Siapa kita untuk terbalikkan benda tu? Allah Ta'ala, dia terang tentang diri dia, itu hak dia. Dia kata dia akan bebaskan ahli neraka. Dia akan bebaskan ahli neraka masuk syurga. Dia akan bebaskan, itu hak dia. Datang kita pula, tapi macam mana tak adil ni? Macam bila kita cerita berkenaan dengan tajuk apa? Lelaki yang bunuh semua orang tu kan? Dia cukup bunuh 100, lalu dia taubat tak terima. Ada orang angkat tangan di saya, Ustaz. Dia kata, Ustaz, macam mana boleh lepas? Kan ada dosa sama manusia tu. Tahu tak? Nabi kata lepas. Allah Ta'ala beri wahyu pada Nabi lepas. Datang kita masih lagi apa tahu? Logik ni. Logik tu. Pasal ini hak Allah Ta'ala mutlak. Pasal sebelum manusia tu menjadi bapa orang, isteri orang, suami orang sebagainya, dia adalah apa? Makhluk Allah. So everything yang datang berkenaan dengan hak dia, Allah Ta'ala dahulu yang berhak untuk tuntut. Sebelum mak bapak kita, sebelum siapa-siapa. So, dengan sebab itu kita kata bila Allah Ta'ala kata nak maafkan, kita patut kata apa? Allah Ta'ala maafkan kalau dia nak. Itu hak dia. Datang gitu lah macam. Tapi 99 orang ustaz dia bunuh.
Keluarga tu tuntut darah macam mana tu? Saya ulang lagi. Kata Allah Ta'ala nak lepaskan itu hak bukan hak Allah Ta'ala ke? Yelah hak Allah Ta'ala. Tapi dia tapi nampak tak? Dia, in the end, punca sebab apa? Bukan sebab nas, bukan sebab dalil, tapi sebab apa? Sebab logik yang dia nak pakai juga. Falsafah. Maknanya kita salah faham. Dengan sebab ini kita kata dalam sifat-sifat Allah Ta'ala, dia kata apa dia nak, dia suka hati dia nak. Pasal kita tak tahu hakikat sebenar. Tunggu sana baru kita tahu. Yang kita nafikan, yang kita bayangkan, yang kita contohkan, tak ada contoh. Tapi kita, bila Allah Ta'ala kata apa, itu. Kenapa cakap macam ni? Sebab Al-Quran cakap macam ni. Stop situ. Kenapa terjemahkan? Sebab saya nak bersihkan Allah Ta'ala. Dia bersihkan Allah Ta'ala dari sifat makhluk. Allah Ta'ala tak suruh kita bersihkan ni. Faham tak? So konsep sekarang ni bila orang tu takwilkan, dia sebenarnya konon cuba bersihkan Allah Ta'ala dari sifat makhluk, tapi dia juga sebenarnya apa? Melanggar ayat-ayat Quran dengan hadis Nabi SAW. Secara tak langsung. Tu macam dalam hadis ni, Nabi kata kamu akan lihat Tuhan macam ni. Ini adalah penyerupaan penglihatan, bukan keadaan orang melihat dan yang dilihat. Nampak? Ini masalah dia. Dia kata bukan keadaan. Nabi ceritakan, faham kan? Tak usahlah kita try interpret. Terus start kita interpret, kita akan cuba try lari ke Allah Ta'ala. Apa? Kita akan lari ke Allah Ta'ala daripada keadaan tadi. Pasal para sahabat tanya Rasulullah akan lihat ke tidak. Nabi kata kamu akan lihat macam tu. Macam tu maksud dia apa? Dia kata macam tu maksud dari segi apa? Dari segi tidak ada siapa berhimpit-himpit, tanpa bersesak, semua akan nampak. Bukan maksud dia nampak macam nampak berdepan. Itu maksud dia try untuk apa? Untuk interpretkan dia. Kita tak akan takwilkan. Kita tak akan tafsirkan. Kita akan batalkan, takkan serupakan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan serupakan, jangan bayangkan, jangan contohkan. Tapi jangan juga nafikan. Jangan juga nafikan. Nafikan itu salah. Pasal kita tak tahu hakikat dia apa. Hakikat dia macam mana? Tak tahu. Roh keluar, akan diangkat bawa oleh malaikat, naik ke atas dan turunkan balik ke alam barzah, ke kubur. Nabi sabda macam tu, kita patut kata apa? Amanna, kami beriman. Stop situ. Jangan nanti orang kata, tapi kalau tu aku letak mikrofon tak ada apa-apa pun. Start. Tapi kalau sekian, kalau sekian. Ada actually, dia start ongoing, pakai akal, ada masalah. Itu masalah dia. Okay? Jadi apa maksud dia? Dia kata kamu akan melihat Allah Ta'ala tanpa sesak-sesak, tanpa berhimpit-himpit, dan sebagainya. Kamu semua sama je dalam melihat matahari dan bulan secara terang-terangan. Okay, Mu'tazilah telah mentakwilkan penglihatan ni dalam hadis ni dengan ilmu maksud dia tahu. Macam itulah kamu tahu Allah Ta'ala. Dia kata. Dia bukan kata apa? Lihat. Nah, para sahabat tanya dengan lihat. Datang orang kata apa? Kata kamu akan tahu. Dia kata ru'yah tu adalah ilmu. Dan ini dia kata mereka berkata sungguhnya makna melihat Allah Ta'ala dia adalah akan diketahui pada akhirat nanti secara pasti, diketahui Allah Ta'ala itu secara pasti. Dan ini adalah salah dari segi lafaz dan makna. Adapun salah daripada lafaz, iaitu bahawa penglihatan dengan makna ilmu ni akan melampau pada dua maf'ul. Penglihatan dengan dua makna apa? Macam orang kata apa? Ra'aituhu, saya lihat dia maridan, sakit. I see him. Kan ada dua perkataan, him and dia dan juga sakit. Mana dia akan melampau pada dua maf'ul. Sedangkan para sahabat kata agar kami akan lihat Tuhan kami. Dia tak ada tambah. Dia lihat Tuhan kami pada hari kiamat. Stop situ je. Dan Nabi kata begitulah kamu akan lihat dia. Dia pasal kalau dia kata kat lafaz apa ru'yah, lihat dengan maksud ilmu tahu kan. I know him. Tambah I know him, saya lihat dia kan dua kat situ. Dan tak boleh diletakkan satu dengan sampai satu lain. Dan kat sini dalam ayat dalam hadis Nabi ni, Nabi kata demikianlah kamu akan lihat dia. Satu je. Lihat dia marah, itu kan lihat dia marah. Kita tak perlukan dua, satu je. Menunjukkan bahawa lihat tu lihat. Bukan lihat maksud dia tahu. Lihat maksud tahu lain. Dia punya misalnya dua. Yang contoh macam apa? Ra'aituhu aliman. I see him atau I know him knowledgeable. He's knowledgeable. Maksudnya dia berpengetahuan. I saw him, I see him. Tapi see bukan see mata. Kan saya nampak dia berpengetahuan, maksud dia saya tahu dia berpengetahuan. Tapi maksudnya kita tu ada dua. Saya tahu dia berpengetahuan, dua perkataan. Kena ada. Dekat sini yang Nabi terangkan adalah satu saja. So tak ada kaitan dengan masalah ilmu. Dia maksudnya bukan tajuk ilmu Dan dia kata itu melihat, dan tak sah juga dikatakan bahawa kenal.
tidak boleh dikatakan maksud dia kenal. Ru'yah maksud dia kenal. Lihat maksud dia kenal. Kerana orang Arab tidak menggunakan perkataan ra'aitu dengan maksud araftu. There's no such thing. Ini macam dululah istiwa dengan istaula. Orang Arab tak pernah gunakan istawa dengan maksud istaula. Datang orang-orang yang berfalsafah saja yang gunakan macam tu. Kalau orang Arab tak faham, kenapa kita gunakan kalimah macam tadi? Kita guna apply pada bahasa Arab. Sebelum kita memahami Al-Quran tadi dengan bahasa Arab, kita kena lintas Quran hadis, Quran kalau sahabat, Quran dengan kalau tabi'in, baru Quran dengan bahasa Arab. Bahasa Arab nombor 5. Kenapa lompat nombor 5 terus? Mentakwilkan. Sebab apa? Bersihkan Allah daripada sifat makhluk. Mana boleh? Mana boleh kita nafikan apa benda Allah Ta'ala kata tentang diri dia? Pasal macam ni kita kata, golongan Mu'tazilah kata maksud lihat itu kenal. Mula dia kata tahu. Alimah. Salah. Lepas tu dia kata kenal. Maksudnya macam kamu akan kenal dia. Itu masalah lain. Jadi dia kata ra'aitu makna araf tu, okey? Maksud dia lebih maksud kepada absar tu aku melihat. Dan dan digunakan apa? Digunakan apa alim tu. Okey, macam alimah ya. Alimah boleh digunakan araf tu. I know him. Saya kenal, I knew him, saya kenal dia. Kenal. Knew tadi boleh jadi dua. Saya tahu dia, saya kenal dia. Boleh guna dua-dua sekali. Tapi ra'aitu tak boleh gunakan untuk araf tu. Saya lihat tak dikata saya kenal. Salah. Saya tahu boleh jadi tapi dia dua. Dia dua maf'ul. Dia kena dua objek. Kena perbuatan tadi. Tapi kalau kata kita bincangkan sekarang ni bukan masalah benda tu. Kita bincang berkenaan masalah bila diorang gunakan ra'aitu jadi araf tu. Diorang terpaksa guna tukar macam tu. Jadi dari segi makna pula itu dari segi lafaz mungkin salah. Adapun dari segi makna pula mereka ada dua bentuk. Pertama, bahawa baginda SAW telah menyerupakan melihat Allah Ta'ala dengan apa? Melihat apa? Matahari. Dan itu adalah tashbih yang tidak sahih melainkan dengan apa? Melihat. Penyerupaan tadi tak akan boleh melainkan dengan apa? Lihat. Nabi kata kamu akan ragu-ragu tak? Berimpit-impit tak untuk melihat matahari tengah hari yang ada di antaranya dengan kamu sebarang awan. Kamu rasa tak? Nabi tashbihkan dengan apa? Serupakan dengan tajuk apa? Matahari. Dan matahari kita lihat ke kita dengar? Ke kita rasa? Lihatlah. Lihat dengan mata lah. So, jangan kita larikan dari maksud asal. Maksud dia macam tu. Okey. Dan maksud kedua dia kata nak tolak golongan ni. Okey. Maksud kedua adalah mana pula hilang. Okey. Bahawa golongan kafir pun tahu akan kenal Allah Ta'ala secara pasti, mesti. Kalau saya tahu kenal Allah. Orang kafir pun kenal Allah Ta'ala nanti hari akhirat nanti. So Allah Ta'ala akan nak hukum mereka, akan tanya dia, marah dia, herdik dia. Okey. Lalu tak ada, jadi kalau dia kata orang kafir dari segi masalah ni, di mana ni bila para sahabat kata adakah kami akan lihat Tuhan kami hari kiamat nanti, untuk tahu saja tak timbul tajuk. Orang kafir pun akan Allah Ta'ala persoalkan. Tak ada penterjemah. Ya, tak ada penterjemah, tak ada perantara di antara kita dengan Allah Ta'ala nanti. Kita dengan diri kita saja. Orang kafir akan ditanya Allah Ta'ala, Muslim, mukmin pun akan tanya Allah Ta'ala. So, kalau sangat tahu Allah Ta'ala tu tak Allah Ta'ala, itu bukan menjadi pembezaan berkenaan dengan lihat. Ini yang membezakan kita ni, orang yang beriman akan lihat Allah Ta'ala dengan kenikmatan dan juga kelazatan dalam melihat. Yang ini kita kata apa? Yang ini kita kata asal mereka ni membuat takwilan ni adalah penyelewengan mereka bawa pada kalimah tadi dan juga bawa usul yang salah. Yang tadi usul salah, falsafah tadi digunakan untuk apa? Mengetahui nas. Sedangkan nas tadi diterjemahkan dulu dengan syarak, bukannya dengan bahasa Arab. Faham? Jangan guna bahasa Arab dahulu. Memang nak baca kitab Arab tu kena baca tahu bahasa Arab. Tapi bukan bahasa Arab sandaran bagi pengenalan kalimah berkenaan. Kena tengok apa? Interpretasi Quran hadis, Quran kata-kata sahabat, Quran kata-kata tabi'in. Barulah Quran dengan bahasa Arab. Faham Jadi maksud dia bila Nabi kata lihat, tak payah kita pening kepala. Okey. Lalu Nabi sambung lagi. Nabi terangkan. Nabi kata lepas tu, fa innakum tarawnahu kadzalika. Sungguhnya kamu akan melihatnya sedemikian. Macam itulah kamu akan lihat dia hari akhirat nanti. Yajma'ullahu an-nasa, akan menghimpunkan Allah manusia. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fayaqulu, lalu dia akan berkata,
Man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Barang siapa yang menyembah sesuatu di dunia dahulu, falyattabi'hu, ikutlah sembahan dia. Ikutlah akan ia. Mana apa yang disembah. Fayattabi'u man kana ya'budu syamsa syamsa. Dia akan mengikutlah sesiapa yang menyembah matahari akan matahari. Janganlah bayangkan matahari tu jadi macam turun. Macam matahari kan besar, macam mana tu nak ikut dia, ustaz? Jangan bayanglah. You know the word, ikut. You know the lafaz matahari, faham? Faham. Ikut, faham? Faham. Janganlah bayangkan matahari tu orang ramai ikut macam tu. Matahari pakai kaki ke dia terapung-apung, ustaz? Lepas tu sambil dia lari nanti cahaya datang mana pula? Kan? Kalau dia matahari lari tinggal, ini gelap macam mana? Jangan pakai bayangan langsung. Pasal ini alam ghaib. You know the word, you understand the meaning, tapi apa? Jangan terjemahkan pakai akal. Faham tak? Kita faham perkataan. Mana nak bila Allah Ta'ala kata, maka ikutlah siapa yang menyembah sesuatu, ikutlah benda yang disembah. Lalu akan mengikut siapa sembah matahari, akan matahari. Wa yattabi'u man kana ya'budul qamara. Dan akan mengikut siapa yang menyembah bulan, akan bulan. Dia ikut bulan. Siapa sembah bulan, dia akan sembah, akan ikut bulan. Dia ikut bulan. Lepas tu kita pun, tapi bulan tu besar, ustaz. Macam mana dia ikut bulan? Pun sama, jangan bayangkan. Yang tadi bayang matahari, matahari hilang. Ini ikut bulan, bulan terkapung. Mana pula macam tu? Faham perkataan. Nak tahu macam rupa dia, tunggu sana. Jangan bayang, tak usah bayangkan pun. Yang ini kita kata tak perlukan kepada sebarang penyamaan ataupun kedudukan. Okey. Jelas okey, tak apa, 25 lagi. Dan wayattabi'u man kana ya'budu tawaghit. Dia akan mengikut sesiapa yang menyembah taghut, maka dia akan ikut taghut. Okey. Taghut ni adalah tawaghit adalah jamak pada taghut. Itu yang asal maksud dia adalah kahin, tukang telik, syaitan, dan kepala kepada semua kesesatan. Okey. Dan yang kendaki dalam hadis ni yang cuba dibahas oleh para ulama adalah asnam, berhala. Okey. Dan apa dia menjadi satu macam walaupun dia kata actually benda berkenaan mungkin berhala orang lain. Tapi sebenarnya manusia pun sama jugalah. Kalau manusia jadikan manusia macam tu, dia akan jadi tu. Akan jadi ikutan juga. Dalam surah An-Nisa 60 Allah nyatakan, yuridu ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin untuk menghukum kepada taghut. Memang orang Arab zaman dahulu bila nak menghukum-hukum buat sebarang undi nak hukum orang tak hukum orang, dia buat panggil baling kas lot tau. Baling undi tunggu berhala tentukan. Kalau berhala tu jadi macam ni, dan kita hukum. Kalau berhala buat macam ni, kita lepaskan. Dia berhukum dengan berhala. Berhala tu jadi guidance dia. Itu diorang buat. Itu sebab kenapa di sini para ulama kata bila sebut taghut tadi dimaksudkan dengan berhala. Sebab memang dari dulu mereka berhukum pada berhala. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Sedangkan mereka telah pun diperintahkan untuk kufur terhadap berhala-berhala berkenaan. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala gunakan dalam bentuk apa? Bentuk yang ramai ramai. Dalam surah Al-Baqarah ayat 257 Allah Ta'ala nyatakan awliya'uhumut taghut yukhrijunahum. Mana walladzina nakafaru, orang yang kafir ni, awliya'uhumut taghut. Pelindung-pelindung mereka adalah taghut. Mana taghut tadi boleh jadi pakai untuk ramai, kadang-kadang pakai untuk seorang satu. Yang satu tadi satu berhala lah, kalau tidak dia ramai-ramai. Okey. Dan taghut ni akan datang di atas kalau digunakan taghut ni dia sebenarnya lafaz yang diterbalikkan daripada tagha. Tagha maksud dia melampau. Pelampau sebenarnya original meaning dia. Okey. Tapi kalau dia kata kalau tidak, dia akan jadi sebagai Tuhan lah. Tuhan. Maksudnya taghut boleh jadi maksud dengan taghut sebagai tagha, pelampau. Taghut boleh maksud dengan taghut maksud dia Tuhan ataupun benda-benda yang disembah, apa-apa disembah. Dan bahkan para ulama nyatakan apa-apa disembah selain Allah Taala dia adalah taghut. Tak kira manusia ke jin ke apa, itu adalah taghut. Yang lebih dalam hadis tadi disebut bulan, matahari dan juga taghut. Dia taghut tadi umum kepada semua benda, tak kira apa saja yang disembah. Lalu dia kata ikut. Wa tabqa hadhil ummatu fiha munafiquha. Dan akan kekallah umat ini di dalam mereka ni ada orang munafik, mereka kekal dalam tu. Okey? Orang munafik kekal. Duduk dalam tengah-tengah orang-orang beriman. Okey? Dalam umat ni. Dan maksud dia kekal umat dalam umat ni dan dalamnya ada orang munafik umat ini. Kerana apa? Menyangka orang munafik bahawa mereka bersembunyi.
di tengah-tengah orang beriman pada hari akhirat akan bermanfaat untuk mereka dan menyelamatkan mereka. Orang munafik itu pasal dia rasa dulu dah ada kat dunia kan, dia buat tipu daya. Dia rasa kalau buat kat akhirat tipu daya bersama-sama dengan orang-orang yang beriman akan menyelamatkan mereka. Ya, okey, macam ni dia buat, mereka buat kat dunia. Buat kat dunia, lepas kan. Buat akhirat dia nak buat sekali lagi. Kerana mereka ni jahil. Ini adalah sebab kejahilan mereka, bahawa Allah Taala mengetahui tentang diri mereka dan tahu tentang isi dalaman hati mereka. Dan apa ini sebagaimana yang telah dibahagikan mereka macam mana dia kata qad aqsamat ta'ifatun minal musyrikin annahum kanu musyrikin. Macam dalam ayat yang kita kata wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada kalangan orang-orang yang berkata kami beriman dengan Allah dan hari akhirat, tapi mereka tak pun beriman. Macam juga orang yang menyekutukan Allah Taala di dunia ni. Ada yang kata menyekutukan Allah Taala, ini haram, penyekutuan, syirik. Dia kata mana ada, saya tak syirik, ini ikhtiar. Pergi jumpa bomoh siam kan, suruh sujud kat sekian, bomoh ini ikhtiar ustaz, ini ikhtiar. Ini kita kata syirik lah. Dia menyekutukan Allah Taala, dia menyekutukan Allah Taala. Bukan Allah Taala tempat tumpuan dia. Ya, bukan Allah Taala tempat tumpuan dia. Tapi dia mengaku dia syirik? Tak. Dia kata saya tak syirik lagi, saya tak keluar Islam. Ada ulama kata boleh. Ada orang kata boleh, dia kata. Dia habis. Maksud dia walaupun kat dunia dia tak nak mengaku, tapi di akhirat nanti Allah Taala akan zahirkan apa yang dia buat. Jadi dia tak dapat penyelamatan pun dengan pura-pura mereka untuk bersama dengan orang Islam. Okey. Jadi dia kata okey, itu tidak mereka menyangka bahawa itu akan menyelamatkan diri mereka. Dan diandaikan juga bahawa perhimpunan mereka dengan orang Islam, okey, kerana apa yang mereka zahirkan daripada Islam, kerana mereka ni mengaku Muslim, maka Allah Taala biarkan mereka berada di tengah-tengah orang Islam. Okey. Lalu dipelihara ke atas mereka perkara berkenaan. Pasal mereka mati di atas Islam kan, maka dijaga ke atas mereka hak Islam tadi. Sehinggalah Allah Taala bezakan di antara yang kotor dengan yang bersih. Which one is good, which one is bad, Allah Taala bezakan, barulah keluar perbezaan. Dan barangkali juga dikatakan, okey, akan mengikut semua umat apa yang dia sembah. Maka manusia yang menyembah benda-benda akan ikut benda yang sembah. Tapi yang tak menyembah apa-apa, tak sembah Allah Taala betul pun, tipu dalam hati tapi sujud pada Allah Taala, tapi buat pura-pura. Mereka kekal dekat situ, tinggal. Siapa tak menyembah apa-apa duduk situ bersama umat Islam. Wallahu a'lam. Tapi yang penting kita kata, apa-apa orang tu sembah, semua yang ikut. Kalau ikut komunis lah. Kan, dari kepala Lenin ke Stalin ke akan duduk depan sekali. Itu kita kata, siapa sembah apa-apa akan ikut apa yang disembah. Cuma orang munafik akan kekal tinggal dalam umat ni. Lalu Nabi kata, lepas tu dia kata, fayatihimullahu tabaraka wa ta'ala, lalu akan datang kepada mereka Allah tabaraka wa ta'ala. Bila tinggal orang Islam saja, umat ini bersama dengan orang munafik dalam tu, lalu Allah akan datang kepada mereka. Jangan bayang. Stop dulu, kan saya bagi tahu, jangan bayang. Tapi tahu datang. Tahu tak datang? Tahu. Tahu Allah? Tahu. Allah datang, jangan bayang. Stop situ je. Fi suratin, dalam rupa ghairi suratihi allati ya'rifun, bukan dalam rupa yang mereka kenal. Allah Ta'ala datang pada mereka dengan rupa yang bukan diorang kenal. Fayaqulu, Allah Ta'ala kata, ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Aku Tuhan kamu. Fayaqulun, lalu mereka beramai-ramai berkata, na'udzubillahi, kami berlindung dengan Allah Ta'ala, minka daripada engkau. Na'udzubillahi mink. Saya datang tu adalah Allah. Hadza makanuna, ini tempat kami. Hatta ya'tiyana rabbuna, sehingga datang kepada kami Tuhan kami. Fa idza jaa rabbuna arafna, bila datang kepada kami Tuhan kami, kami akan kenal dia. Okey. Ini yang konteks yang saya pernah sebut dulu. Saya kata ada di kalangan masyarakat kita di Malaysia ni yang cuba nak belajar kenal Tuhan dekat dunia dengan bukan cara Nabi ajar. Contoh macam belajar apa? Belajar cahaya lah, belajar macam-macam lah, merasa dan sebagainya. Lepas tu dia kononnya dia kenal Allah Ta'ala dengan cara yang tersendiri. Pasal dia kata kalau tak kenal kat sini, macam mana nak kenal kat sana? Tak kenal di sini, macam nak kenal di sana? Dia baca hadis ni. Kalau tuan-tuan nak jawab apa? Pasal orang beriman akan kata, ini tempat kami sehingga Tuhan kami datang. Bila dia datang, kami akan kenal. Soalan. Ini soalan Cik Pumas.
Kalau dia kata, orang tu kata pada kita, kalau tak kenal di sini, macam mana kenal di sana? Nak jawab apa? Boleh tak? Ni saya ajar jawapan dia. Jawapan di sini, manusia ada dua ilmu. Satu ilmu belajar, satu ilmu ilham. Ilmu belajar, kita kena tengok, lihat, fikir, faham, baru kita dapat pengetahuan tu. Kita faham dengan cara macam tu. Ada benda tanpa belajar Allah Ta'ala beri pada kita. Dan ilmu paling mulia adalah ilmu belajar. Pasal Adam AS disujud kepada dia para malaikat sebab dia ada ilmu belajar. Ilham semua benda makhluk dapat. Kan kita kata para malaikat diilhamkan, para wali-wali diilhamkan, tapi kucing pun diilhamkan, tikus diilhamkan, semut diilhamkan, lebah diilhamkan, semua diilhamkan, diberi ilham. Macam nak buat sarang, di mana dia buat sarang, dia diilhamkan Allah Ta'ala. Tapi ilmu ilham tadi kita kata bukanlah yang paling mulia. Kecuali yang Nabi bawa itu wahyu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ilham pada baginda, tak ada bercampur dengan siapa punya pendapat. Itu ya, wahyu Allah Ta'ala. Adapun ilham biasa ni tak ada pakai. Tapi orang kata nak juga. Okay, kita akan dapat ilham. Ilmu ilham ni ada untuk kita, tapi selepas kita mati. Lepas kita mati. Sekarang tak ada. Yang sekarang tak pakai. Yang lepas mati tu penting. Sebab macam kita kata sekarang ni, seorang pakcik duduk dekat ujung kampung, Muslim, mukmin, tapi tak belajar bahasa Arab. Masuk dalam kubur, malaikat tanya soalan bahasa Arab, boleh jawab ke tidak? Boleh. Tak ada macam mereka kata, marah buka. Oh Allah, dia kata, tak tahu pula. Hanya Kelantan kau kan. Kan mana ada, dia tak ada pun tajuk. Pasal di sana ilham. Allah tak nak ilham ke dia boleh bercakap. Kalau dia hafal sekalipun soalan kubur, tapi tak beramal, hafal, bawa nota je, letak depan. Dia letak kat keranda tu, letak depan tu, gitu. Buka-buka tu letak. Jual, kita buat foto stick lepas ni. Soalan-soalan kubur. Kan? Nota boleh jual kan? Jual soalan kubur pula. Dia letak depan mayat, nanti dia akan apa? Dia akan faham. Kalau ikut logik itu kan mudah, simple je. Tapi masalahnya tak macam tu. Pasal apa? Kita hanya boleh bercakap, tahu apa nak cakap bila kita ada amal. Maksudnya amal itu yang menjadi sebab untuk kita tahu apa yang di sana. Termasuk rumah kita di syurga nanti. Termasuk mengenal Allah Ta'ala. Termasuk kenal mana Adam, mana Rasulullah, mana Muhammad, mana sekian. Pun macam tu. Sebab ilmu sana. Dengan hasil apa? Amal sini. Faham? Masa dia kata kalau tak kenal sana. Saya kata penyu boleh kenal di jantan betina. Mentang-mentang so mak dia tinggal. Mak dia tak jangan nota pun. Tak jangan nota. Kan dulu buat pepatah Melayu ada apa macam penyu masuk kampung kan? Penyu masuk kampung. Macam penyu masuk kampung. Ada patah tu. Kenapa tak ada? Rusa. Kalau ikut rusa dengan penyu, siapa mak dia bela lama? Rusa lah. Mak dia bela ajar, ni boleh makan, ni tak boleh makan, sebagainya kan. Sesat juga masuk kampung. Tapi penyu, mak dia tinggal. Keluar tu, terus lari ke laut. Kalau kita letak kamera, tengok, tak ada nota ke? Tak. Itu yang dikatakan ilham. Allah ilhamkan kepada dia. Lebah buat sarang. Mana kursus induksi 3 hari 4 bulan ke benda kan? Buat apa? Lebah tak ada hari ni. Pergi kursus bang. Oi ke? Kat mana ke producer ni? Oi ke patut tak ada lebah hari ni. Kan? Kursus belajar buat sarang. Tak payah. Semua sekali tahu. Macam itulah ilmu di sana. So hatta ilmu mengenal Allah Ta'ala di sana nanti, mereka kata kami kenal Tuhan kami bila datang kan? Bila datang mereka kami kenal dia. Bukan berkaitan tajuk masalah kenal belajar. Kenal yang di sana. So tak payah belajar sekarang ni kenal Allah Ta'ala dengan cara-cara yang pelik selain apa yang Nabi ajarkan. Kenal Allah Ta'ala dengan sifat-sifat dia. Bukan kenal dengan rupa yang macam-macam orang bayangkan. Ada bayang cahaya lah, ada bayang semua wajah adalah wajah Allah sebagainya. Salah. Sebab apa? Sebab kan kita perhatikan balik, memang dekat sini asas. Pasal ilmu sana bukan ilmu sini. Macam nak kenal Adam, macam nak kenal Ibrahim, macam nak kenal Nuh, nak tanya minta syafaat dan sebagainya. Tak ada. Nabi bagi tahu apa akan jadi sana. Manusia akan bergerak ikut cara tadi. Dan kenal Rasulullah SAW. Kemudian bila kita kata mengenal Allah Ta'ala, di sana nanti adalah ilmu hasil kerja kita di sini. Kalau kita mukmin di sini, di sana kita akan kenal. Kita akan bercakap, kita akan sekian. Kalau kita tak buat amal di sini, sampai sana buta lah kita. Bukannya buta tu maksud dia kata zaman siapa buta di sini, buta di sana. Dengan amal yang tak dibuat. Tak buat amal maka kosong lah. Sampai sana kita akan buta. Tapi kalau kita buat amal, maka di sana kita akan celik. Cahaya dengan amal. Semua dengan amal-amal. Faham Amal kita buat betul, maka akan datanglah cahaya-cahaya yang menerangi perjalanan kita di hari akhirat nanti. Jelas? Jelas? Okay, baik, kita berhenti kat sini pasal ada perjumpaan. Wallahu alam.
Ni pengumuman ceramah perdana Sabtu ni 21 Disember 2013 11.30 pagi, meleraikan kekusutan umat. Dua pembentangan. Pembentangan pertama, benarkah Allah di atas arash, oleh Ustaz Nasai Hanafi. Kedua, syirikkah mengambil berkat orang soleh, oleh Ustaz Adli Muhammad Sa'ad. Iklan diri sendiri. Yayasan Taklim akan bercuti pada 23 Isnin, minggu satu lagi cuti, sehingga 31 Selasa. Kelas mula hari Rabu 1 Januari. Kecuali kelas Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus dia cuti. Yang lain-lain semua kelas yang ada. Jadi kita berhenti kat sini, insya-Allah kita sambung kemudian. Tu jawapan, cara jawab soalan tu kena ingat, kena belajar. Pasal banyak orang sesatkan orang pakai benda tu je. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.